bahawa tentang kita berikan penekanan kepada anak-anak kita supaya mereka ini mendekati majlis-majlis ilmu yang menuntut ilmu dengan sebenarnya. Sebab ulama menyebutkan selain daripada berluasanya orang-orang yang jahil, maka juga menunjukkan bahawa bila datangnya satu akhir zaman, yang akan memimpin manusia juga adalah di kalangan orang yang tidak berilmu. Kalau dia memegang jawatan sebagai seorang ilmuwan, yang dilantik itu memang bukan pakar-pakar dalam ilmu sungguh. Yang Nabi sebut, yang menjadi ulama itu bukan ulama yang betul. Dia bukan ustaz, dia baru nak start enjin je. Tapi orang dah anggap dia macam ustaz, tempat rujukan. Akhirnya dia memberi fatwa, menyesatkan orang ramai. Kalau dah diberikan sebagai tanggungjawab, dia tak ada ilmu dalam bab itu, habis punah beranak keadaan. Ini benda yang kita perlu tekankan dan perlu kita perhatikan. Sebab tu saya nak cerita satu kisah ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca kisah mereka menuntut ilmu Allah, Imam Malik dia pernah sebut pada pemerintahan Abbasiyah pada ketika itu, raja pemerintah dia yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, dia bagi arahan pada Imam Malik. Imam Malik, ada seorang daripada rakan-rakanku nak menuntut ilmu dengan kamu kena pergi ke rumah dia. Ini zaman Imam Malik dulu. Imam Malik kata, al-ilmu la ya'ti walakin yuta. Ilmu tu bukan saya kena pergi dekat dia, ilmu tu mesti dicari. Maksudnya Imam Malik nak kata pada raja pada ketika itu, pemimpin pada ketika itu, saya tak boleh datang, dia kena datang cari ilmu daripada saya. Bukan nak angkuh, tapi sifat ilmu begitu. Tapi nak ceritakan bahawa mutaakhir zaman kita ini berbeza. Nampak tak? Antara perbezaan dia adalah apa? Ustaz-ustaz datang majlis ilmu, bawa kitab, anak murid alim-alim mereka. Itu contoh, bukan kata tuan-tuan. Ada setengah tu, kalau kita pergi dekat masjid-masjid di negara Arab, tuan-tuan kalau pernah pergi ke Mesir, pergi ke Syria satu ketika dahulu, dia majlis ilmu dia buat di setiap masjid tu dia ada tiang-tiang. Jadi guru-guru tu akan duduk di kawasan tiang-tiang itu tadi. Dia ada tiang fiqah, dia ada tiang tasawuf, dia ada tiang ikutlah ilmu-ilmu apa. Guru akan duduk di situ, guru duduk bawah, anak murid pun duduk bawah. Tapi alhamdulillah Islam ni bagi guru duduk atas kursi. Bagus semua tuan-tuan. Ya. Baik. Tapi nak ceritakan di negara Arab begitu. Guru duduk di tiang-tiang. Jadi siapa masuk masjid, dia boleh pilih subjek mana yang dia nak belajar, dia masuk. Tak ada masalah. Dalam satu masjid macam-macam pengajian ada. Tapi hakikat sekarang berbeza. Anak murid masuk ke masjid, dia cari tiang. Kan berbeza tu. Ini tiang aku ni, dia dah cop dah. Dia tulis itu, siapa ambil tempat saya haram. Ikut sekati buat fatwa pula. Contoh, dia ada tiang, ni tiang Mamat, ni tiang Ahmad, ni tiang, ni ada tiang-tiang dia. Duduk kat tiang pula. Itu masalah dia. Saya ada pernah terbaca dalam satu riwayat, tetapi tidaklah sahih riwayat ini. Diceritakan bahawa ada di kalangan para sahabat kata, jauhilah kamu daripada duduk di tiang-tiang masjid, kerana di tiang-tiang itulah menjadi tempat ibadatnya jin-jin Islam. Berebut dengan jin hari ini. Zaman akhir zaman ni semua berebut dengan jin. Nama nak ambil nama jin, kan? Seluar ambil seluar jin, seluar jin semua tak ada seluar, kan? Tiang pun nak ambil tiang jin dulu. Tempat ibadat pun ambil juga jin punya. Itu masalahnya. Ya, hakikat nak ceritakan keadaan manusia. Dan saya pernah terbaca juga, antara disebutkan oleh ulama, nanti tuan-tuan boleh refer lah, cuba carikan rujukan dia, bahawa pada zaman Nabi, waktu Nabi nak berdakwah kepada ahli-ahli jin, golongan-golongan jin dekat kawasan yang berada di sekitar Bukit Uhud tu, bila Nabi nak bagi dakwah, jin tanya, hari ni ada makan minum apa? Jin tanya dulu. Nabi kata, aku dah perintahkan kepada penduduk Madinah, kumpulkan makanan untuk bawa pada kamu. Kita pun serupa je. Kalau dah kuliah tak ada makanan, saya tak mau datang Ustaz. Kalau ada kambing golek, saya datang. Itu masalahnya. Jin kata semua ikut aku belaka. Ya. Baik. Itu yang pertama, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nak sebutkan ulama-ulama terdahulu, mereka cari ilmu sampai berjalan kaki beribu-ribu batu. Imam Bukhari dah dapat satu hadis berjalan begitu lama. Satu kisah yang agak menarik, Syekh Abu Fattah Abu Qudah.
seorang ulama Syria yang cukup masyhur. Dia banyak karang kitab. Nak ceritakan satu hari saat dia nak meninggal dunia, sakit tenat dia ni, dia perintahkan kepada anak dia, wahai anak, kau bawa datanglah beberapa helai kertas dan pen ataupun pensel ke dan sebagainya, alat tulis untuk aku tulis sebahagian daripada ilmu yang belum lagi aku sampaikan kepada umat manusia. Anak dia kata, tak payahlah abah, abah dah nak dekat sakit ni, dalam keadaan macam ni pun abah nak menulis lagi. Tak, tolong ambillah wahai anakku. Bila dia tulis, bagi ayah dia tulis, syekh dia tulis, anak dia tengok pun tak boleh dah nak baca apa yang ayah dia tulis. Tapi anak dia nak jaga hati ayah dia, dia kata, ayah, bolehkah ayah cerita kenapa ayah masih lagi nak buat begini? Dia kata, wahai anak yang aku sayangi, sesungguhnya Allah tak bagi apa-apa kekayaan kepada aku melainkan kekayaan ilmu. Allah bagi amanah ilmu kepada aku. Jadi aku takut bila aku kembali dijemput oleh Allah, jumpa Allah di hari akhirat, di padang mahsyar, Allah bagi tahu, wahai Abu Fatah, engkau masih lagi ada ilmu yang tidak engkau kongsikan dengan umat manusia yang lain, yang mana ilmu itu jika dikongsikan boleh memberikan manfaat yang besar pada manusia. Tapi sebab kau menyembunyikan ilmu itu, banyak di antara manusia yang tidak mendapat kebaikan hasil daripada apa yang kau sembunyikan. Apa aku nak jawab pada ketika itu? Anak dia dengar tergamam, sampailah dia terus tulis dan dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Sebab itu ulama kata, tuan-tuan, Imam Ghazali kata, seseorang itu tanda-tanda dia dimuliakan oleh Allah, Allah bagi dia dimatikan mengikut amalan yang dia suka buat. Tengok apa amalan yang kita suka buat. Kalau orang tu suka semayang, Allah matikan dia dalam sujud. Bukan senang nak mati dalam semayang, ya? Kalau orang tu suka berzikir, Allah matikan dia ketika berzikir. Sebab itu ada baru ni jemaah saya, dia mandikan jenazah, tuan. Dia kata, ustaz, saya jumpa satu jenazah, dia meninggal dunia dalam keadaan sewaktu sakaratul maut, jari dia bergerak-gerak macam ni. Saya tanya, kenapakah? Saya tak tahu, saya tanya pada dia. Kalau ikut kepada riwayat yang disebutkan tadi, dimatikan mengikut apa amalan dia suka buat. Kawan saya tu dia mandi jenazah, dia ikut pengalaman dia lah. Tak tahulah, saya pun sangka baik pada jenazah ni. Mungkin kalau jari dia gerak macam ni, dia rajin berzikir. Mungkin dia pegang buat tasbih begini kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin husnuzan dia suka berzikir. Saya pun fikir balik, kalau orang tu mati, jari dia keluar, itu suka bilang dia orang. Dia kalau macam ni, masuk ke dalam berzikir. Kalau keluar ni bahaya. Itu bahaya tu. Kalau yang gerak semua, itu lagi bahaya. Mati dalam keadaan berwasiat. Sejak update status di Facebook, bahaya pula. Kanser IP dia panggil, ya? Ini bahaya. Sebab itu pastikan bahawa kita memilih jalan arah cara mana untuk kita mati kembali bertemu dengan Allah SWT. Yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, antara asbab Allah timpakan azab kepada sesuatu penduduk itu apabila mereka mengabaikan rumah Allah. Ini paling bahaya. Sebab Allah perintahkan kepada kita, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya mereka yang layak untuk memakmurkan rumah Allah adalah mereka yang beriman, dan beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, kemudian dan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Maksudnya, nak dapat rasa takut kepada Allah, seseorang itu kena memakmurkan, menghidupkan masjid. Sama ada dia datang menghidupkan amalan di masjid, ataupun dia membantu menguruskan program-program yang baik di rumah-rumah Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih zalim? Allah kata. Allah tanya kepada kita, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain daripada menghidupkan rumah Allah, yuzkaru fiha ismuhu, untuk disebut nama Allah di dalamnya, wasa'a fi kharabiha, bahkan mereka ingin rumah Allah Ta'ala itu rosak, roboh. Rosak, roboh ni bukan maksudnya kita robohkan masjid tu, tidak. Iaitu bila kita tak hidup, tak memakmurkan masjid, kita biar dalam keadaan sunyi sepi,
itu memberi maksud kita telah membuat usaha mensunyikan atau merobohkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup bahaya. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi berpesan pada kita tuan-tuan, kalaulah di sesuatu min baladin aw qaryatin, satu tempat, bandar, kampung yang mana penduduk di situ mengabaikan rumah Allah, illa istahwadha alaihimus syaitan, melainkan Allah akan menyebabkan penduduk di kawasan itu telah pun ditipu atau diperdayakan oleh syaitan. Sehinggalah bila sampai masa dan ketika, azab Allah akan turun dan membinasakan mereka. Sebab itu kalau kita lihat mutakhir ini, rumah-rumah Allah Ta'ala jadi sunyi, besar, tersedar, indah, cantik. Orang duk faham rumah Allah ni kena cantik baru orang datang. Oh bukan. Kalau cantik saja, tak buat apa-apa program-program kerohanian, orang tak datang dulu. Dah buat pun kadang orang tak datang ke Ustaz. Habis nak buat macam mana? Yang penting Allah tanya usaha, Allah tak tanya natijah. Allah tanya apa usaha yang kita buat. Itu masalahnya. Kalau kita perhatikan bahawa banyak masjid-masjid dibina. Nabi sebut antara tanda akhir zaman, masjid tu banyak, tetapi dia seperti baitil kharab yang tidak hidup. Ini kita takut. Saya pernah sekali tu, saya bawa beberapa staf-staf daripada syarikat panel seni. Bawa kami buat lawatan, naik 2 bas rasanya, pergi ke Terengganu, semayan di Masjid Kristal. Cantik masjid tu, tuan-tuan nak pergi. Pergi ke masjid tu, masuk dalam, kami sampai waktu subuh. Sampai azan, terima azan. Kami pun masuk, dia tengok ramai kami orang datang, hampir 80 lebih orang. Semangat tu imam azan hari tu. Harakat dia hampir 15 harakat. Allah, kita panjang tu suara dia. Semangat sungguh. Imam dia hari tu pagi subuh tu naik jadi imam, bukan panjang dia baca. Biasanya kalau orang sebenarnya subuh ialah panjang juga, memang disunatkan panjang. Tapi ni luar daripada kebiasaan. Sampai lepas habis tutup Bilal tu tanya, jadi macam kamu hari ni? Dia kata, tak usah baca panjang pula. Dia kata semangat. Biasanya kami sembahyang, balik-balik tengok muka kau, balik-balik tengok muka kau. Jadi tak berapa dia semangat. Hari ni 80 orang sembahyang belakang kita. Semangat dia. Dia baca rakaat pertama bukan panjang tuan-tuan. Al-Insan, rakaat kedua dia baca Al-Mursalat, panjang tu. Kalau campur mau dekat 4 muka surat. Kita kat belakang ni, dah lah penat naik bas belakang. Goyang kanan kiri, bila lah kawan ni nak lumpur. Bukan panjang lagi. Ya, nak ceritakan ada roh dekat situ. Sebab itu, kalau kita tengok bahawa kajian-kajian yang disebutkan oleh rata-rata daripada orang-orang yang bukan Islam, ya, antaranya sahabat saya, dia pernah pergi di Jerusalem. Dia tengok ada beberapa akhbar yang dikeluarkan oleh pihak-pihak Israel. Dia kata analisa kita nak tengok kebangkitan umat Islam, bukan kita tengok berkembangnya masjid dia, bukan bertambahnya masjid, bukan bertambahnya universiti, tetapi kita melihat sejauh mana rumah-rumah Allah itu dipenuhkan dan sejauh mana sambutan mereka terhadap majlis-majlis kerohanian yang telah dilakukan. Kalau ada peningkatan, ini satu kebangkitan umat Islam. Kalau dia tengok seropel dia kata, tak payahlah. Ya, kita tak perlu nak rasa gemetar kepada mereka. Jadi sebab itu kita perlu faham hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kepentingan yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah menghidupkan rumah Allah adalah satu tugas. Sebab kalau kita tengok, kata guru saya, kalau satu daerah tu tidak ditimpakan azab oleh Allah, itu adalah kerana ada segelintir daripada penduduk di situ yang menghidupkan rumah ini. Bila menghidupkan rumah Allah, ada rahmat Allah di situ, maka Allah menahan murkanya daripada ditimpakan kepada penduduk. Sahabat saya, ada seorang imam muda, dia pergi buat lawatan, ada rakaman Astro ke Aceh dulu, ada dimasuk, ditayangkan dalam Oasis. Ya? Dia ceritakan jumpa penduduk-penduduk Aceh dan sebagainya. Diceritakan tuan-tuan, antara asbab dia kenapa? Dia kata kami dulu walaupun majoriti adalah orang Islam, tetapi rumah Allah Ta'ala ni kami tinggal begitu saja. Sampai dia kata seorang tu Bilal tu kerja dia, subuh azan, zuhur azan, asar azan, tapi yang semayangnya dia juga. Dia lah Bilal, dia lah imam, dia lah Tok Siap. Dia belakang bukan gila jawatan.
tapi dah semua penduduk semua gila mereka. Jadi dia terpaksalah gilakan jawatan. Nak ceritakan itu saja yang dia boleh buat. Tapi ada seorang sahabat saya, dia kata dia tak tahu cerita dongeng makan liburan. Ada seorang tu Bilal ni, dia azan kat satu surau, subuh azan orang tak datang, zuhur azan orang tak datang. Sekali esok dia azan pukul 11 juga. Pukul 11 pagi dia azan. Bila dia azan, penduduk datang. Penduduk datang, dia kata, tu Bilal, kenapa azan pukul 11 ni? Solat apa pukul 11? Tahu pula tak ada solat pukul 11. Bila saya azan on time, zuhur kamu tak datang. Pukul 11 datang dulu, dia kata. Hanya orang gila je sembahyang pukul 11 ni. Nak tunjukkan bahawa masyarakat di situ tidak mengambil peduli tentang soal rumah Allah, menguruskan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Aceh ni kata, bila kami nampak tsunami itu datang, maka seolah-olah bila dia nak ditimpulkan rumah Allah, kami nampak macam air itu telah dibahagikan dulu. Maka kali itu kami semua banyak pergi bersinggah masuk ke dalam rumah itu. Barulah kami tahu mesej yang Allah nak sampaikan bahawa rumah Allah Ta'ala ni perlu dihidupkan. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita kena faham juga, nak menghidupkan rumah Allah pun ada adab-adabnya. Ada yang diajarkan di dalam syariat Islam. Janganlah sampai kita hidupkan rumah Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak kena dengan adab. Tak apa kena dengan adab. Contoh kalau majlis ilmu, tak apa. Qiyamul lail, tak apa. Ataupun majlis zikir, tak apa. Tapi jangan sampai kalaulah ada dalam majlis itu tarian-tarian, dia berzikir juga, selawat juga, tapi ada tarian, itu masalah. Ada setengah kumpulan ahli sufi ni, dia sampai kepada peringkat itu. Dia jadi sendiri. Tuan-tuan pernah pergi ke negara Arab, boleh tengok benda ni berlaku. Saya pernah tengok. Mula dia zikir, tiba-tiba dia dah jadi ni macam dia naik tu, dia dah naik to share gitu. Bahaya tu kalau kita lalu sebelah pun kena melampau gitu. Nak ceritakan kadang-kadang rumah Allah Ta'ala itu dirosakkan dengan program-program yang tidak membina kepada kerohanian manusia. Jadi ini pun perlu diperhatikan. Baik. Yang seterusnya kata para ulama, iaitu apabila maksiat itu berleluasa dengan secara terang-terangan dan ianya tidak pernah ditegah ataupun dilarang. Ini bahaya juga. Antara asbab mengundang kepada murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu maksiat tu boleh didapati di mana saja. Baru ni tuan-tuan, saya ada seorang anak murid, dia buka 7-Eleven. Ada seorang tu, mamak pun ada. Biasanya kedai mamak ni, kalau saya makan kat kedai mamak tu, dia bagi diskaun 20%. Tu rezeki dia jadi ustaz. Dia diskaun 20%. Tapi kadang-kadang kata tak payah diskaun, kesian kat tuan. Dia cerita dulu dia meniaga jual rokok, ataupun biasa dia jual rokok dekat apa ni, kedai mamak dia. Dia kata, ustaz, untung banyak. Orang-orang muda kadang-kadang datang situ bukan dia nak makan pun. Dia beli rokok, isap rokok, lepas tu dia minum air. Bertan-tan air dia minum. Nak cerita kan, duduk saja. Tapi lepas saya cerita pada dia dan sebagainya, dia berhenti jual. Dia kata hampir 20% dia rugi. Nak ceritakan untung juga kan. Seorang lagi jemaah, dia buka 7-Eleven, dia jual air minuman keras juga. Jadi saya pesan kepada dia, kami daripada masjid, AJK Masjid buat cerita brief pada dia, dia tinggal. Dia kata, ustaz, memang nampak perbezaan untung. Dulu orang India masuk, orang Cina masuk datang beli. Kadang-kadang orang Islam pun datang beli juga. Tapi waktu tu saya dah pesan kepada bangla saya, pekerja dia kan, jangan jual pada orang Islam. Tapi tak boleh kenal lah bangla dia kata. Saya pun tak tahu di Islam ke, tara Islam tu, tengok cara pakai macam bukan Islam dia kata. Jadi nak ceritakan rugi dia tuan-tuan. Saya kata tak apa, biar rugi asalkan ada barakat di situ. Tak apa, insya-Allah kita kena yakin, kalaulah kita taat pada Allah, Allah boleh bagi rezeki pada kita. Takkanlah kalau kita tinggal sesuatu yang haram kerana Allah, Allah tak bagi gantian bagi. Mustahil. Saya kata pada dia, kalau Allah tak bagi gantian dari segi untung, mungkin Allah bagi gantian, Allah kurangkan kos perbelanjaan kamu. Dari segi anak kamu Allah bagi pandai, mungkin Allah bagi kamu sihat. Jadi kos belanja tak banyak. Daripada kamu dapat untung dulu, kereta asyik meragam, bini asyik ambil MC. Kalau kamu MC sekali boleh tahan juga, bini je MC. Anak bermasalah dan sebagainya. Maka ini lagi kesan dia berpanjangan daripada kamu rugi di sini.
tapi memang dia nampak perubahan-perubahan itu hasil daripada kebaikan yang dia buat. Jadi nak ceritakan hadirin sekalian, maksiat berleluasa ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika mana Nabi menyebutkan, saya habiskan yang kerekutkan hadis ini tuan-tuan. Nabi menyatakan satu hari pada hari Jumaat, Nabi naik atas mimbar. Nabi bagi khutbah, naik atas mimbar. Nabi kata kepada para sahabat, wahai sekalian sahabatku, aku mendoakan agar kamu tidak bertemu dengan zaman ini. Sahabat bertanya, zaman apa itu ya Rasulullah? Nabi kata, iaitu zaman yang mana manusia tidak lagi mengenali apa itu makruf dan apa itu mungkar. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi lebih teruk daripada itu. Nabi kata, aku mohon kamu tak bertemu dengan zaman itu. Apakah dia ya Rasulullah? Ya, ini zaman apabila tidak ada orang yang menyuruh kepada makruf atau mencegah mungkar. Tak ada. Dan Nabi kata lagi kali ketiga, aku berdoa kepada Allah agar engkau tidak ditimpakan dengan zaman yang ketiga. Apakah dia zaman dia ya Rasulullah? Iaitu zaman orang menganggap benda yang makruf itu mungkar dan benda yang mungkar itu makruf. Ini paling bahaya sekali. Ya, kalau kita tengok tiga fasa zaman ini, mungkin sudah pun berlaku pada zaman ini. Yang pertama, orang dah tak kenal mana makruf, mana mungkar. Orang dah confused. Orang anggap benda ini semua adalah benda yang kebiasaan, budaya, tak jadi masalah. Yang kedua, ada orang yang tidak mencegah, menyuruh pada benda makruf, mencegah mungkar ni tak ada. Ada setengah orang tuan-tuan, saya nak kongsikan petikan kata-kata Dr. Yusuf Qaradawi. Allah sebut amal makruf nahi mungkar ni dia kena jalan selari. Ya. Kalau kita suruh yang makruf, yang mungkar tak ada, kita takkan dapat kebaikan dalam agama atau dalam hidup. Ya. Tapi kalau kita cegah je yang mungkar, yang makruf tak suruh, sama juga, tak dapat kesan. Jadi ulama kata kena seimbangkan. Sebab itu dalam Islam galakkan kita kahwin. Sebut kahwin segar mata muka. Kan? Islam suruh kahwinlah. Ya? Tazawwaju al-wadudul walud. Nabi kata kahwinlah dengan perempuan yang segar, yang perempuan boleh beranak ramai, yang masih anak dara. Kan? Tapi suruh kahwin supaya Nabi berbangga dengan umat yang ramai. Tapi walau Nabi suruh benda makruf, Nabi pesan juga dalam masa yang sama, janganlah kamu berzina. Benda ini jalan seiring. Tapi kalau kita promote yang makruf, dalam masa yang sama nahi mungkar pun kita duduk jalan juga, maka dia tidak akan mendatangkan manfaat buat selama-lamanya. Sebab inilah konsep sunnatullah yang Allah ajarkan kepada kita. Cuma mana yang perlu nak didahulukan, ini kita kena faham. Kita kena tengok situasi. Kalau anak kita malas sembahyang, suruh benda yang makruf dulu, baru cegah mungkar. Sebagai pendekatan awal. Kalau dia dah degil juga, baru mulakan